Okay, saya tulis notepad je. So for ITT 4.0 like assignment 40%, our final assessment. So you must complete individual. Okay. The assessment in individual. So I divide into 4 parts. Okay, 4 parts. Part A, unit multiprocessing, which mean for pipe and signal. Okay, for pipe and signal. Okay, and then part B, C socket programming. Part C, Python socket programming, and part D, Python parallel programming. Okay. So for part A, you are required to create a fork program, one program using a C programming language. So you are free to create as many as you need for child for this program. Okay, boleh buat fork, tapi kamu nak buat berapa fork pun tak kisah. Okay, and then you are free to create parent, ni salah aja ni. Tak apa. Okay, parent message and interrupt message nanti saya betulkan. Okay, so akan ada message daripada parent dan juga akan ada message in interrupt. Okay, so write a program can fork into multiple child and there are message passing from parent to child using pipe. Maksudnya kalau ada child lebih daripada satu, ada 2 fork, so dia parent akan hantar message kepada ke semua child. Okay, guna pipe. And then if interrupt from keyboard, Ctrl C is issue. Bila kita tekan Ctrl C, program kamu mestilah akan keluarkan interrupt message. So please avoid using a common message lah, kan, daripada lab work ke, kan, ataupun daripada tutorial kat internet ke, message yang biasa-biasa kan. Nanti takut nanti tersama dengan kawan sebab benda ni individual. Takut sama consider macam tiru kawan pula kan. Mesej kan, mesej. Bubuh dalam bahasa Melayu tak apa kan. Interrupt berlaku, contohnya macam tu kan. Kan. Kalau kata mesej daripada parent, this is from parent. Tu common lah kan. Tu dekat mana-mana tutorial pun nampak dia, this is a message from parent. So itu adalah common. So please avoid guna mesej tersebut. Pakailah yang lain kan. Banyak mesej. Ikut kreativiti. Okay. Untuk part A unit multiprocessing ada soalan? Faham tak? Faham bagi emoji? Okay, good. Alright, so kita pergi ke thank you. Program yang kedua kena ada 2 program lah, satu client dan satu server. So part B, C socket programming, you are required to create client server program in C programming language. So kenapa kena buat banyak program ni kan? Sebab 40 markah kot kan. Banyak takkan satu program 40 markah. Kan? Macam ni nampak logik lah, ada 4 benda kita nak kena buat kan, ada 40 markah kan. Alright. Okay. So part B, C socket programming, you are required to create client server program in C programming language for random number. So you may choose either TCP or UDP transmission protocol. So yang ni saya bagi kat kamu untuk pilih lah nak pakai protokol mana pun. TCP boleh, UDP boleh. Okay. So ini kalau perasan ini soalan daripada test kamu. Perasan tak? Perasan, sama. Sama kan. Okay, sekarang ni jawapan dia, skema jawapan dia kamu kena cari daripada test lah kan. Write server program to pass random number between 100 to 999. Okay, so and then create client program to retrieve random number from server. Okay. Range dia kena dalam tak boleh kurang daripada 100 dan tak boleh lebih daripada 99. Range dia dalam 3 angka saja. 3 angka saja. Okey, siapa yang akan terima random number ni? Client. So dia bagi berapa? Satu saja. Satu nombor saja. Alright. Faham? Bagi emoji sikit kalau faham.
Are you clear? Alright, good. Very good. Okay, part C Python Pocket Programming. Okay, yang ni kita tukar sikit. Yang tadi random number, sekarang kita akan create. You are required to create client server program in Python programming language for prime number. Tadi random number, yang ni prime number. Okay, so sama juga you may choose either TCP or UDP transmission protocol. You are free to choose protokol mana pun tak kisah. TCP boleh, UDP boleh. Senang, ni senang sikit nak tengok kan. Kalau semua orang buat TCP, ni mesti tiru kawan je kan. Ada yang buat TCP, ada buat UDP. So maksudnya dibuat sendirilah kan. Alright. Okay, write the server program to check prime number. Server akan tukang check prime number. Okay, and then client program to get input. Okay, client akan dapat input daripada user dan pass kepada server. Server akan check prime number. Kalau ada prime number, dia akan bagi dekat client. Okay, input apa yang diperlukan? Write the client program to get input of range number. Maksudnya dalam satu nombor, satu range lah kan. Bukan satu nombor lah, tak kisah berapa pun. Kamu nak buat dalam 10 nombor ke, 50 nombor ke, ataupun kamu minta minimum, maksimum pun boleh. So server akan check daripada nombor tu sampai ke maksimum, daripada minimum sampai maksimum, apakah prime number yang ada dalam range tersebut. So dia akan bagi balik dekat client. Susah tak? Susah nak faham? Ada soalan? Faham, susah nak buat. Susah nak buat. Faham lah maksudnya klien akan input bagi satu minimum, bagi maksimum. So daripada minimum sampai maksimum tu dia akan loop cari adakah dia prime number. Prime number ni senang je. Dia boleh bahagi dengan diri dia dan juga satu. Kalau bahagi dengan diri lain dia akan dia takkan dapat flat lah. Maksudnya dia ada perpuluhan-perpuluhan kan, dia tak dapat flat. Nombor perdana kan, senang je. Senang faham lah nombor perdana je lah. Banyak dekat internet reference. Alright. And last, part D is Python Parallel Programming. Yang ni kita belum masuk lagi. Kita tunggu seminar kelima untuk masuk ke chapter terakhir ni. Chapter 9. Okay, Parallel Programming guna Python lah. Okay. Siapa saya cerita dulu. You are required to write a multi-threading program in Python. So yang ini satu program sahaja. Okay, single program macam yang part A tadi. So all threads must in single program but different classes. Ada 4 thread, 1, 2, 3, 4 ni. Tapi semua dalam kelas yang berbeza. So kena buat kelas lah untuk Python. Okay, ada 4 kelas. Okay, so the program must process 4 thread. Okay. Kelas yang pertama kena print number of pi from 1 decimal place to 1 million decimal places. Pi tahu kan pi? Ni kan nombor pi kan? 3.14159265359. Ada lagi panjang je. Okay. So decimal place lepas titik ni. Ini 1 decimal place. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini 11 titik perpuluhan kalau bahasa Melayu cakap kan. Kan, 11 decimal places. Okay, so kita nak buat daripada 1 ni sampai ke 1,000,000. Banyak. What is the first one digits of pi kan? Ni ada. Kan? Okay. Macam mana kamu nak display ni? Okay. So saya bagi hint siap-siap. Okay, kita ambil yang paling belakang lah, kita ambil yang paling belakang. Contohnya kita ambil, selalunya kita akan tengok pi 22 bahagi 7. Selalunya kalau kata kita kira sendiri dengan komputer ni, dia akan dapat nombor yang looping. Nombor looping ni macam dengan 100 bahagi 3 lah. 100 bahagi 3 dapat apa? Siapa tahu? 100 bahagi 3. 1 bagi 3 berapa? 33.33333.
Sampai tak habis kan? Dia looping Ya. sampai tak habis kan? Okay. Good. Okay, so maksudnya kalau kata ambil yang belakang ni, 24585092 bahagi dengan 78256779 ni, nombor dia tak ada looping sangat. Maksudnya nombor dia berbeza-beza macam ni lah. Kan nombor dia macam tadilah. Kan nombor dia macam tadilah. Banyak kan? So dia tak ada nombor yang berulang-berulang kan? Okay. Itu satu. And then track yang kedua atau kelas yang kedua akan print Fibonacci series from 1 to 1 million juga. Okay. So kalau belajar N dengan XN tu, kan dalam blackboard kita maksudnya 1, 1, 1, lepas tu 1 tambah 1, 2 kan. 1, 1, 2, kemudian 3, 5, 8 macam tu kan. So sampailah yang ke sejuta. Siri yang ke sejuta. Alright. Okay, kelas yang ketiga, print square numbers from 1 to 1 million juga. Maksudnya satu square tak kan? Kuasa berapa square? Kuasa 2. Kan? Kan, square. Kalau kata kilometer square kan? Kilometer persegi kan? Dia kuasa 2 kan? Ataupun kilometer ataupun feet square kan? Feet square. Berapa kaki persegi square kan? Square lah kuasa 2. 1 kuasa 2, 2 kuasa 2, 3 kuasa 2, sampailah sejuta kuasa 2. Dia akan kira. Loop itu je. Untuk cubes, macam isi padu kan, cubes. Meter padu kan. So kuasa 3. 1 kuasa 3, 2 kuasa 3, 3 kuasa 3, 4 kuasa 3, 5 kuasa 3, sampailah sejuta kuasa 3. Alright, any question? Boleh kan? Okay, so untuk rubrik saya modify sikit daripada rubrik yang sama juga. Cuma part originality, subject knowledge dan juga completeness saya bahagi kepada kepada 4 parts lah. Kan unit multiprocessing part A kan. Okay, so originality kalau tak ada plagiat, so dapat markah lah. Okay, and then subject knowledge, kalau kata student dapat grab the knowledge, so akan dapat markah macam biasalah untuk part A. Completeness, kalau dapat siapkan semua, so akan ada markah. Dan repeated to part B, socket programming, originality, subject knowledge dan completeness. Okay, Python socket programming and Python parallel programming. So dia ulang yang itu je. Yang ini sahaja yang saya ulang. Daripada yang lain, submission sama, understanding soalan sama, faham soalan kan? Okay, and then presentation. Saya pakai, patutnya saya presentation letak tak satu kan, tapi kita ke present sekali lah. Kan, okay. Visual aid pun sekali, effort sekali, and then overall project organization sekali. Okay, so kalau siapa yang tak puas hati nanti akan redo, kita tolak markah kat sini lah. Alright.